Lepas menang, of course lah, keyakinan suasana pun bertambah lah. Nampak player pun lagi fokus lah untuk game JDT ni. Dengan keadaan yang selepas 2 game nampak okey. Player pun dari segi training, mood team tu nampak bagus lah. Kalau menang, jadi Terengganu berpeluang untuk bersaingan hebat pada JDT, Coach. Jadi apa misi pasukan untuk di Johor nanti? Okey, untuk tim JDT tu kita tak payah cerita lah kan, sebab semua dah tahu JDT. Cuma kita, matlamat kita untuk kesada hanya untuk dapat result yang positif saja. Positif. Kita tahu bukannya senang untuk menang JDT. Yang penting kita just fokus tim kita, prepare tim kita betul-betul untuk bermain dengan JDT. Macam itulah, kalau kita bermain dengan baik, ada rezeki kita, insya-Allah lah dapat dosa yang baik, insya-Allah. Kekalahan sememangnya menyukarkan misi skuad Petih untuk menghambat JDT di Persada Liga walaupun saingan Liga masih panjang. Ini memandangkan skuad Harimau Selatan dijangka kekal dominan sehingga akhir musim, terutama beraksi di gelanggang sendiri. Anak buah Nafuzi ketika ini berada dalam momentum terbaik hasil kemenangan 1-0 dalam aksi terakhir menentang Kuala Lumpur City FC. Namun prestasi semasa Da Silva menimbulkan persoalan terhadap kemampuan gergasi Pantai Timur itu untuk pulang dengan sekurang-kurangnya satu mata. Kita tahu yang David performa dia tidak seberapa yang kita harapkan, tapi mungkin dalam game tersebut sesuatu yang mengganggu fikiran dia lah, menyebabkan dia punya situasi permainan dia macam tu. Selepas baik dia injuries, untuk dapat performance yang asal balik 100% fit tu memerlukan masa sikit lah. Tapi apapun kita, David, saya memang percaya ke David lah, macam tu lah. Saya tahu, saya yakin, saya tahu yang David boleh bantu sesuatu untuk tim ini lah. Baik, ini rekod pertemuan di antara kedua-dua pasukan sejak tahun 2002 memang agak kurang sedikit adil lah, sebab JDT ini diasaskan pada tahun 2012. Betul. Daripada Johor FC. Tapi tak apa, kita tengok rekod ini, 18 kemenangan berpihak kepada pasukan Johor Darul Takzim, termasuk sebelum JDT ditubuhkan. Dan kemudian kalau kita lihat jumlah jaringan terlalu jauh bezanya, 50 jaringan untuk pasukan JDT dan juga Johor dengan Johor FC lah sebenarnya kan. Ya. Dan pasukan Terengganu bolos 50 gol, macam itulah. Dalam pada itu, tonggak import Sabah FC, Sadil Ramdhani menuntut kerjasama berpasukan untuk memastikan pasukannya dapat mengekalkan momentum menjelang pertemuan menentang Selangor FC di tempat lawan pada Jumaat. Pemain kelahiran Indonesia itu menegaskan ia adalah formula terbaik di sebalik kebangkitan The Rhinos, walaupun beliau cemerlang meledak 3 gol dan 2 bantuan jaringan setakat ini. Kami di setiap pertandingan, baik saya maupun rekan-rekan lainnya, ingin memberikan 1000% lah buat tim ini, karena kami juga sadar bahwa kami ingin yang terbaik seperti itu. Makanya dari tuntutan coach, kami harus lebih memahami strategi, memahami permainan lawan dan lain-lain. Ya, saya rasa perkembangan yang sangat luar biasa buat tim ini, dan saya senang dengan adanya itu. Sadil dijangka jadi taruhan utama pengendalinya Kurniawan Dwi Yulianto untuk misi merobek gawang The Red Giants. Selain penyerang utama Sam Johnson yang turut menyerlah ketika membantu pasukan menjinakkan UiTM FC 4-0 Sabtu lalu. Memang berat sebelah lah bila kita lihat rekod pertemuan antara Selangor dan Sabah selama 20 tahun. Selangor mencatat 10 kemenangan dan hanya kalah 4 kali. Dan bukan saja tu, Selangor turut menghasilkan lebih banyak jaringan. Perancang tengah KL City FC Akram Mainlan pula ingatkan rakan pasukan supaya ambil iktibar beberapa kekalahan yang dialami mereka dalam saingan Liga musim ini. Ini susulan skuad The City Boys sering dihukum dengan kealpaan di lewat permainan hingga menyebabkan mereka hilang mata, terbaru ketika tewas kepada TFC tempoh hari. Justru Akram selaku jeneral pasukan menggesa semua pemain pamer corak permainan berdisiplin tinggi dan fokus hingga perlawanan tamat bagi mengelak kesilapan sama berulang. Untuk game dengan Kedah ini, saya rasa pasukan Kuala Lumpur perlu lebih fokus di minit akhir, sebab kami telah kehilangan banyak poin. Apabila 3 game atau 4 game kami leka di minit akhir, ia merugikan banyak poin.
Untuk rekod 5 perlawanan terakhir kedua-dua pasukan menyaksikan perbezaan ketara, terutamanya rekod kemenangan Kuala Lumpur. Mesin pencetak gol Kedah juga lebih dominan tetapi gol bolos agak seimbang. Kepulangan semula pertahanan Victor Nerenal dan Ahmad Kuzaimi PE jadi pembakar semangat untuk UiTM FC menamatkan badi 5 kekalahan berturut-turut Liga Super. Malah jurulatih sementara Ridwan Abdullah gembira dengan moral pemain selepas ditimpa satu lagi kekalahan terbesar menjelang kunjungan PJ City Sabtu ini. Bazri Azmi ada laporan. Ketiadaan Nerenal dan Kuzaimi menyaksikan Sabah mudah merobek pintu gol UiTM ketika menang 4-0 minggu lalu. Ia kekalahan terbesar UiTM selepas tewas kepada JDT dengan jumlah jaringan sama bulan lalu. Tugas penting buat Ridwan dan anak buahnya ketika ini ialah menamatkan siri 5 kekalahan berturut-turut yang menyaksikan mereka menghuni tangga tercorot Liga. Kita nampak ada perubahan yang baik berlaku pada kedua-dua pemain, terutama sekali bahagian defender. Mereka telah nampak recover balik selepas mereka tidak bersama kami di Sabah. Mereka akan beri satu impact pada pasukan di mana mereka ini sebagai tonggak defender yang kita perlukan untuk bermain di hari Sabtu ini. Penyerang utama Nana Poku pula tidak meyakinkan untuk menentang PJ City apabila mengalami kecederaan hamstring. Penggempur kelahiran Ghana ini muncul satu-satunya penjaring UiTM dengan 3 gol selepas 9 perlawanan. Apa yang menarik, keputusan 2 aksi terakhir pusingan pertama bermula dengan PJ City akan menentukan hala tuju UiTM termasuk status pengendali serta pemain import mereka. Ini yang agak kita merunsingkan di mana mereka bermain dengan begitu baik dalam 30 minit dan mereka hilang tupu selepas itu. Ini kita akan cuba atasi di latihan dan kita akan memberi satu motivasi kepada pemain supaya benda ini tidak berlaku di perlawanan akan datang. Rekod ini menceritakan betapa UiTM tampak begitu kerdil di Liga Super kali ini jika dibandingkan pasukan lain. Tewas kesemua 5 perlawanan di gelanggang sendiri serta bolos 12 gol. UiTM bakal hadapi cabaran besar PJ City. Apakah itu akan berlaku? Sama-sama kita akan bincangkan bersama dengan Jelitawan dan juga Jejaka Tampan. idaman ramai. Hari ini berbaju batik berseluar Yankee. Wah, hebat betul. Baik, kita dah ada 4 orang ni, banyak kita boleh nak bincang pasal Liga Super lah. Okay? Zul tadi buat laporan tentang perlawanan menjelang aksi Terengganu dan juga pasukan JDT. Tapi saya nak tanya Fina sebab Fina minggu lepas pergi Kuala Terengganu. Masa tu dia menang dengan pasukan KL City. Fina fokus David Da Silva. Ali Zul pun cerita pasal David Da Silva. Diragui persembahannya nanti. Kenapa Nafuzi Zain ni terlalu fokus kepada pemain ini sedangkan dia sepatutnya ada lagi pemain lain yang boleh menutup kelemahan dan juga kecederaan ataupun apa saja yang menimpa David Da Silva di Johor nanti. Okey, alright. Saya mula. Mula, Okey, sebenarnya David Da Silva ni adalah pemain yang dijadikan sebagai tonggak pada awal musim. Okey. So banyak pengharapan yang diletakkan kepada pemain ini. Malangnya beliau mendapat kecederaan dalam aksi pertama. Dan Nafuzi sering memperkatakan tentang kehebatan Da Silva bersama dengan pasukan dan kedudukan Da Silva di dalam pasukan mampu untuk memberikan tekanan kepada pasukan-pasukan yang mereka akan temui. Sebenarnya hingga ke saat ini David Da Silva masih lagi belum diuji sepenuhnya ataupun masih lagi gagal untuk mempamerkan aksi sebenar beliau. Dan itulah yang menjadi punca kenapa nama David Da Silva ni sering disebut Nafuzi kerana beliau sendiri masih menanti-nantikan sentuhan sebenar. Sebab dalam aksi terakhir ketika bertemu Kuala Lumpur pun David Da Silva masih lagi gagal untuk mempamerkan aksi sebenar beliau dan sehingga saya fikir mungkin selepas ini masih lagi David Da Silva menjadi tumpuan Nafuzi. Tapi masalah isu nama David Da Silva ni kan from the start ni dia macam bukan ke macam Terengganu macam mungkin bagi
alasan sedikit, bukan alasan, kalau mereka gagal memberi cabaran atau mencatat kemenangan ke atas JDT. Dan kalau Terengganu tak boleh mencatat kemenangan ke atas JDT, pasukan mana kat Liga Malaysia, Liga Super ni yang boleh bagi fight? Kalau tidak, tak ada fight. Dia sekaligus sebenarnya. Sorry ya. Saya nak Dua-dua boleh. Bila-bila. Nak sambut apa yang Edin cakap tadi mengenai first David da Silva. Saya juga nak menjawab apa yang dipersoalkan oleh Akbar. David da Silva di Indonesia pada 2018 telah menjaringkan 20 gol, menjadi penjaring kedua terbanyak dalam Liga Indonesia, dan diikuti tahun berikutnya dengan 14 gol. 14 gol itu menduduki tangga ke-8 tau. Jadi di atas persembahan dan juga reputasi yang ada dimiliki oleh David da Silva ini, menjadi keyakinan kepada Nafuzi untuk mempertaruhkan pemain ini. Pemain ini baru pulih daripada kecederaan hamstring, mengalami kepatah tetapi putus tear di bahagian tear hamstring di muscle di bahagian peha ni. Jadi seseorang pemain untuk bangkit mendapatkan prestasi sebenar selepas pulih daripada kecederaan hanya beraksi satu perlawanan, aksi pembukaan agak sukar. Jadi semangnya seorang jurulatih perlu bagi masa walaupun mendapat kritikan. Dan pada ketika beliau mencuba, Jordan Mintah dari penyerang JDT 2, penyerang Terengganu FC 2 menyelah bersama TFC ketika ini dengan 3 gol. Tetapi berdasarkan David da Silva ini penggempur utama Terengganu FC itu, dia dipertaruhkan untuk TFC berdepan dengan JDT. Dan berkenaan dengan siapa yang boleh kalahkan JDT, saya rasa semangnya sukar mana-mana pasukan. Tetapi dalam bola sepak tiada yang mustahil. Kita lihat bagaimana Selangor dan Perak FC telah melakukan kejutan, berjaya mengikat pasukan ini, terutamanya Selangor, berjaya seri di tempat lawan. Sesuatu yang saya sendiri tak menjangkakan, di mana saya sendiri meramalkan ketika itu JDT mampu menang besar. Tetapi sebaliknya berlaku. Dan mengikut pandangan saya, gaya permainan Terengganu yang kita nampak Nafuzi Ball itu, kita nampak ada sinar-sinar bahawa Terengganu boleh membuat sesuatu yang akan ada fight lah. Ada fight dan kejutan. Okey, baik, tapi kan okey, silakan. Sebenarnya saya pun yakin dengan apa yang diperkatakan oleh Zul, kerana ketika kunjungan saya ke Terengganu minggu lalu, Nafuzi sendiri ada memperkatakan tentang keinginan beliau sendiri untuk memastikan kejutan di Stadium Sultan Ibrahim. So saya fikir jika Terengganu mampu melakar kejutan itu adalah Terengganu bakal menjadi pasukan pertama yang berjaya mencetak kemenangan di Stadium Keramat JDT. Dan itulah yang diharapkan oleh semua pihak, bukan untuk melihat JDT kalah ataupun apa. Saingan. Cuma kita mahukan excitement dan cabaran daripada pasukan lain. Tapi ia tak senang sebab JDT begitu kebal. Kalau kita ambil contoh penyerang dia Bergson da Silva, ketika ini 9 gol. Baru main 7 perlawanan. Jadi kita average nampak di situ 2 gol dalam setiap perlawanan. Jadi agak sukar. Tapi dalam report Zul tadi pun dah sebut, skuad Harimau Selatan dijangka kekal dominan hingga akhir musim. Jadi dekat situ Zul dah pecah lubang, dah pecah rahsia dah. Dia kata Terengganu tak akan menang. Tapi saya suka melihat kepada orang kata benda yang tak dijangka ni adalah sesuatu yang menyeronokkan. Okey guys, macam ni. Dalam Liga Super ni bukan oleh JDT dengan Terengganu je tau. Kita ada Sabah, ada Melaka, ada KL City, kita nak bincang juga ni. Sabah akan berdepan dengan pasukan Selangor. Dan bagi saya lihat bahawa Sabah ni sebenarnya ada potensi Dia lambat panas untuk menewaskan pasukan Selangor, Zul, betul, ada cukup ada potensi. Cuma faktor luar padang yang sedikit sebanyak mengganggu persembahan pasukan. Kita tahu bukan baru-baru ini, sebelum perlawanan menentang 2 perlawanan sebelum itu, ada pemain sabotaj kerana tak dapat gaji dan sebagainya. Inilah masalah. Itu tak betul, Zul, sebenarnya. Tetapi kita kedengaran menurut sumber dalaman saya memang ada tunggakan gaji berlaku untuk pasukan Sabah. Tetapi ia bukan tunggakan, ini sebenarnya kelewatan. Kebanyakan pasukan berdepan masalah lambat bayar dan sebagainya, termasuk pasukan Sabah. Tetapi melihat kepada pasukan Sabah, memang saya melihat ada prospek yang cukup baik. Kemenangan ke atas 4-0 baru-baru ini memberi suntikan semangat untuk mereka berdepan dengan Selangor FC. Nak tanya pasal Melaka? Sila. Semalam final buat story tu. Ultimatum dua perlawanan lagi kan. UiTM pun sebenarnya sama juga. Tapi sentuh tentang Melaka lah sebab Fina dah cover. Macam mana? Rasa ada harapan untuk Zainal bangkit, membuktikan diorang ada something. Situasi dia sekarang ni, apa yang saya boleh lihat,
kegagalan pemain sendirilah untuk mempamerkan aksi sebenar mereka. Itu yang ditekankan oleh Zainal sendiri apabila beliau menyatakan banyak kesilapan-kesilapan yang tidak sepatutnya berlaku. Ada masalah luar padang? Saya fikir perkara itu sudah pun diselesaikan. Tetapi sekarang ni adalah hasrat untuk melihat prestasi sebenar itu masih lagi belum kesampaian. Dan Zainal sendiri menekankan pemain beliau banyak melakukan kesilapan yang tidak sepatutnya berlaku. Dan itulah yang mendorong kepada kesukaran mereka untuk mencetak 3 mata penuh dan natijahnya terkesan kepada Zainal sendiri dan juga barisan kejuratan yang lain kerana mereka berontak ke apa? Saya fikir dalam situasi ini kedua-dua pihak perlu bekerjasamalah demi memastikan perkara ataupun perubahan drastik tidak berlaku begitu banyak dalam pasukan Melaka kerana difahamkan pada malam ini pemilik Melaka United Datuk Justin akan bertemu dengan pemain-pemain dan mungkin akan ada satu perbincangan ataupun perubahan yang akan dilakukan tetapi dengan syarat 2 game terakhir bagi pusingan pertama perlu dipastikan dengan prestasi yang terbaik supaya perkara yang tidak sepatutnya berlaku tidak berlakulah dalam pasukan Melaka. Okey, kita tunggulah nasib Zainal bin Hassan bersama dengan pasukan Melaka yang akan ditentukan melalui perlawanan menentang pasukan Perak pada hari Ahad ini nanti dan saya rasa ini bukan satu tugas yang mudah. Ya. Okey, ini dia kedudukannya. Silakan Elin Ismail. Seperti biasa kita tengoklah JDT tangga teratas Terengganu tapi ini memang tak boleh kata match of the week lah kan. Dan Kedah sebenarnya ni pun boleh bagi Kedah dan Penang. Zul rasa cabaran tak untuk top 3 lah katakan? Ya. Kedah boleh menang KL City ni. Siapa lagi cerah harapan? Saya melihat kedua pasukan cerah tetapi Kedah ada lebih potensi sebab barisan pemain yang kuat. Saya sebenarnya tak boleh move on daripada Penang tau. Masa awal musim tak ada siapa bagi jangkaan kepada Penang. Baik, ini dia jadual perlawanan yang sudah pasti menjadi tumpuan. Kita mulakan dengan aksi yang akan berlangsung pada Jumaat yang melibatkan 2 perlawanan. Kedah menanti kunjungan pasukan KL City. Ini satu perlawanan yang cukup menarik juga untuk pasukan Kedah terutamanya. Selangor kita dah bincangkan tadi akan menanti pasukan Sabah. Sabtu akan berlangsung perlawanan yang disebut-sebut. JDT akan berdepan dengan pasukan Terengganu di Stadium Sultan Ibrahim. Pulau Pinang pasukan favorit Elin Ismail bukan lagi Perak kini sedang mempersiapkan diri untuk berdepan Seri Pahang dengan satu lagi pasukan yang ada masalah sikit itu pasukan Seri Pahang. Okay, saya just nak tambah sikit berkenaan dengan Sabah tadi bertemu dengan Selangor FC. Fakta menarik saya ingin kongsikan berkenaan dengan Selangor FC. Saya rasa mungkin peminat akan marah kat sini di mana pasukan Selangor FC ni dia menang 4 tetapi menang 4 pasukan terbawah pasukan Selangor yang berada di itu yang orang tak nampak ni. Jadi dia menang 4 pasukan terbawah dan dia tewas 3 pasukan teratas. Dan seri 2 kali meletakkan mereka di tangga kelima di pertengahan liga tak silap saya. Jadi cabaran untuk Selangor ketika ini sudah pasti bertemu dengan next game dia akan menang sebab jumpa Sabah bawah dia. Lepas tu tak silap saya PJ City. Pandai. Ini teori. Teori. Tetapi cabaran dia bagaimana dia nak berdepan dengan pasukan yang berada di atas dia. Sebab berdasarkan statistik dan juga fakta semasa mereka kalah dengan pasukan yang berada di atas pasukan mereka. Ya, itu antara saya rasa pandangan yang boleh diterima lah. Ya. Dan saya rasa tepat. Jadi kita boleh teka lah lepas ni. Baik, terima kasih diucapkan kepada Zohimi Zainal Azam dan juga Fina Nasum. Kita akan berlintas langsung dengan mereka. Ya.